Kita mula masuk ke dalam kepada kitab kita. Berkata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullahu taala, tengok di muka surat 9 dalam buku yang tulisan Rumi ini, bermula di muka surat 10. Muka surat 10. Kata Izzuddin Abdul Salam, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim wa'in wa yassir wa tammim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil khalqi ajma'in Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Maksudnya, dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah. Hikmah itu maknanya sunnah kepada kamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang kamu belum ketahui, dan adalah kurniaan Allah sangat besar keistimewaannya. Suratun Nisa ayat 113. Ayat ini jelas menyatakan kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Ta'ala turunkan kepada atas Nabi kitab dan hikmah. Dia dalam firman Allah Ta'ala yang lain, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Maksudnya rasul-rasul itu kami lebihkan sebahagiannya dari mereka di atas sebahagian yang lain. Jadi Rasul itu sendiri sudah lebih, Nabi-Nabi Anbiya alaihimussalatu wassalam itu sudah lebih, tapi Allah Ta'ala angkatkan darjat sebahagian dengan darjat yang lain. Di antara mereka ada yang berkata-kata secara langsung dengan dia, dan sebahagiannya Allah meninggikannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa darjat. Di antara yang disebutnya, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Sayyidina Musa alaihissalam. Tapi kita tengok nanti perbandingan di antara Allah bercakap dengan Musa dengan Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini surah Al-Baqarah ayat 253. Ayat ini menunjukkan gandaan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala gandakan darjat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa keistimewaan yang lain. Jadi antara ciri-ciri keistimewaan itu, ini ciri keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana kita lihat darjat Nabi kita mengatasi para anbiya yang lain. Jadi perbandingan yang kita nak banding di sini di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi. Kita cuba lihat bilangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam yang sabit, yang telah disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sama mana? 25 orang. Ini tanda di sini 25 orang itu. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala telah meletakkan di dalam tafsirnya nama-nama nabi yang Allah Ta'ala nas dalam Al-Quran, sebut dalam Quran, seramai 25 orang. Itu kita tanda betul-betul 25 orang ni yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian yang tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis-hadis ini ada sebahagian ulama menerimanya dan ada sebahagian ulama lain mempertikaikan kesubutan hadis. Kesabitan hadis ini, dia kata hadis ini mungkin tidak sabit. Berapa bilangannya? Sebagaimana hadis Abu Zar radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita, iaitulah Abu Zar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kamil anbiya, berapakah bilangan nabi-nabi? Nabi kita beri jawapan, mi'atu alf wa arba'atun wa ishruna alfan, 124,000 orang nabi. Keseluruhan nabinya 124,000. Jadi dalam kitab lama kita yang kita baca dalam kitab kuning, orang panggil kitab Jawi kita ni, orang tua-tua kita kata bilangan Nabi ni seketi 2 laksa 4,000. Kena tulis lah ni, bahasa lama ni. Mungkin bahasa ni kita tak jumpa lagi dah di zaman kita hari ni. Dia kata seketi 2 laksa 4,000. Ini adalah kitab-kitab lama kita.
dengan makna 124,000 nabi seluruhnya. Qultu ya Rasulullah, kami rusul minhum. Aku tanya lagi, berapakah bilangan rasul di kalangan mereka? Jawab Nabi kita kata 300 wa 13 jamun ghafir. Nabi kata 313 orang, bilangan yang ramai. 313 orang dalam riwayat ini 313, di dalam riwayat yang lain 315 orang. Jadi bilangan Nabi, ada riwayat yang mengatakan 315, ada riwayat di sini 313. Man kana awaluhum, siapa yang pertama? Maka kata sini Adam, Nabi Adam lah nabi yang pertama. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Tetapi kebanyakan ahli hadis, ramai di kalangan ahli hadis yang dulu yang kemudian mengatakan hadis ini dhaifun jiddan, lemah sangat dari sudut sandarannya. Yang penting bagi kitanya, bilangan nabi itu ramai. Kalau kita terima riwayat ni pun 124,000 orang. Daripada 124,000 orang, rasul berapa? 313. Daripada 313, ia disebut dalam Quran berapa? 25 orang. Daripada 25 orang ni, dia panggil ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kedudukan yang hebat ni? Kerana mereka berdepan dengan kaumnya yang begitu dahsyat. Di antaranya Nabi Nuh alaihissalam yang paling panjang umurnya. Di antara lagi Nabi Ibrahim, sampai kena bakar oleh kaumnya, bakar dengan api, tapi tak hangus, itu cerita lain. Nabi Musa alaihissalam yang telah nak dibunuh oleh Fir'aun, Nabi Isa, dan diakhiri dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terakhir ini sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan kepada kita, di antara ciri keistimewaan yang pertama daripada 40 ciri ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pemimpin bagi semua para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Nabi mengatakan, aku penghulu bagi semua anak Adam ini pada hari kiamat, dan aku tidak bercakap sombong. Nabi setiap kali dia sebut di sini, dia kata aku ni penghulu anak Adam dan aku tidak bercakap sombong. Memang itulah jawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sayyid, sayyidu mana as-sayyid? Penghulu adalah mereka yang bersifat dengan sifat ketinggian dan akhlak yang mulia. Tengok dalam kitab kita ada. Ini suatu isyarat, petanda bahawa mereka yang bersifat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling afdal dari semua nabi di dunia ini dan di akhirat nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Di dunia baginda telah bersifat dengan akhlak yang sangat agung, maka di akhirat nanti baginda sallallahu alaihi wasallam paling afdal kerana balasan pahala mengikut ketinggian akhlak dan sifat yang mulia. Itu yang pertama. Apabila Allah Subhanahu wa taala melebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dengan kepribadian dan sifat yang terpuji, maka Allah melebihkannya di akhirat dengan martabat dan darjat yang tinggi. Jadi Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam, saya ni penghulu semua anak Adam. Bukan nak berbangga-bangga. Kenapa Nabi kata bukan nak bangga-bangga? Adalah kata-kata tersebut agar umatnya mengetahui kedudukannya di sisi Tuhannya, di mana biasanya apabila seorang menyebut tentang ketinggian kedudukan dirinya adalah untuk berbangga-bangga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintu sangkaan tersebut dengan menyebut wala fakhra, aku bukan nak berbangga, tapi itu jawatan aku. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membawa panji-panji kepujian di tangannya pada hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan tengok, mungkin dalam tayangan kita ni ada gambar-gambar panji dan sebagainya, itu bukan hak Nabi tu. Jangan pula salah anggap dia kata ustaz jumpa dah hak Nabi. Tak. Ini semua satu selingan saja gambar-gambar yang ada ini. Jadi Nabi kita yang kedua, Nabi kata Nabi akan membawa panji-panji, wa biyadi liwaul hamdi yaumal qiyamah, di tangan aku ada bendera panji-panji kepujian pada hari kiamat. Ini bukan untuk membangga-bangga. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam
dan orang-orang yang selepasnya, termasuklah nabi-nabi, para aulia, wali-wali, orang-orang yang saleh, semua orang-orang yang hebat-hebat atas dunia ni, dan orang yang tak hebat semuanya di bawah panji-panjiku pada hari kiamat. Ini bukan untuk berbangga-bangga, memang itulah jawatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ciri-ciri ini menunjukkan kepada ketinggian martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana makna kelebihan itu menunjukkan kepada keistimewaan dengan kepujian dan ketinggian martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.